Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Khabar ikhwah? Alhamdulillah. Ifan saya? Jadi ikhwah, sebelum anda masuk kepada tajuk tazkirah dah, anda nak ajak ikhwah ingat kembali nostalgia kita sebelum sampai sini. Dan semua nostalgia ni semua akan lalu. Maknanya nostalgia ketika time kita dekat airport. Ingat time tengah angkat barang semua tu ayah cek ada apa pergi kan. Dia tahun 1 memang akan sentiasa ingat dan tahun 6 pun dia akan tinggal balik. Maknanya detik-detik time dia datang sini tu. Mana nak Anda nak kecilkan sepanjang detik tu cuma detik time kita nak ingat barang apa yang paling berhak kita bawa kat sini. Dan ayah kita pun ingatkan kat sana rempah susah dapat, dia kena bawa rempah. Lagi apa lagi? Hijau. Sos dan macam-macam lagi lah. Lacen. Gambar. Dan macam-macam lagi. Hatta walaupun kita dah bawa berkilo-kilo pun, hari pertama kita call mesti kita akan lupa satu-satu benda. Ataupun kita akan hari tahun balik Malaysia dan kita akan ambil barang yang kita lupa tu. Dan anak analogikan dekat sini, sebenarnya kita kat kehidupan dunia ni, Allah bagi kita dua kebekalan. Allah bagi kita dua bekalan. Ketika detik kita lahir tu, time roh tu ditukkan, dan sepanjang kehidupan kita kat muka bumi ni, Allah bagi dua bekalan yang sangat-sangat penting, yang ibaratkan kalau kita tinggal sesat, dan jika kita jaga, itu adalah kunci utama untuk masuk ke syurga. Jadi bekalan tu adalah bekalan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Jadi isu ni bukan isu dirosat, bukan medik, bukan untuk orang-orang tertentu yang ambil pengajian tertentu. Ini adalah semua isu yang sepatut setiap individu muslim tu rasa. Bukan orang yang pergi talaki je patut tahu pasal hadis, bukan orang yang setiap hari pergi pengajian Islam je tahu pasal Quran, tafsir Quran dan sebagainya. Patutnya setiap antara kita dalam kita kejar akademik tu sangat-sangat penting untuk kita fokus pada bekalan iaitu Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah ni bagi orang dirosat khusus je, kita bukan sekadar untuk kita memahami secara ilmi. Bukan kita belajar Quran, bukan kita belajar hadis tu supaya kita tahu dalam teori akal kita, bukan kita tahu untuk bercakap dan bagi menyenangkan orang yang mendengar, bukan tu. Tapi kita nak pastikan Quran tu jadi ataupun ada dalam diri kita dan kita tatbikkan kat seluruh muka bumi ni lah. Tu Quran dan hadis. Jadi saya tajuk Ana ini, Ana cuma nak kongsikan sebuah hadis. Satu hadis qudsi yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Iza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa iza atani yamshi ataituhu harwalatan. Masuk hadis kat sini, apabila kamu wahai hamba Allah ni datang pada Allah, datang padaku dalam jarak sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an. Allah akan datang kepada dia lebih lagi sehasta. Wa iza taqarraba ilayya zira'an, dan apabila hamba-hambaku ni datang kepada aku dalam keadaan sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, dan Allah akan datang lebih dekat lagi, sedepa. Wa iza atani yamshi ataituhu ba'an, dan apabila dia datang kepada aku dalam keadaan berjalan, dan ni bukan khusus kita jalan ke masjid, kita jalan ataupun berjalan lah. Maknanya apabila kita datang yamshi ataituhu harwalatan, Allah akan datang kepada dia dalam keadaan berlari. Jadi dekat sini Ana nak cakap, dalam keadaan mak kita sangat-sangat sayang kita, packingkan macam-macam barang, Allah lagi sayang kita. Dan Allah bekalkan antaranya hadis ni untuk mengajar kita dalam keadaan kita disuruh
dididik untuk sayang Allah, sebenarnya adalah Allah lagi sayang kita. Dan sebelum kita sayang Allah, Allah dah sayang kita pun. Jadi sebenarnya kita yang patut berhak merasai benda tu lah. Dan berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan gunakan macam-macam wasilah. Dan antaranya wasilah tarbiyah. Ada orang berzikir, ada orang buat macam-macam benda. Dan ana tambahkan dengan satu hadis riwayat Bukhari. Maka apabila kamu meminta doa, mintalah syurga Firdaus. Maksudnya apabila kamu berdoa, doalah untuk minta yang tertinggi. Jadi dalam wasilah kita untuk dekat dengan Allah, kita ada macam-macam wasilah. Dan ikhwas ni kalau kaji, kalau tengok kat seluruh religi Mesir ni, kita akan nampak berbagai wasilah yang orang akan gunakan untuk dekatkan diri kepada Allah. Tapi ayu ahsan dan ayu terbaik. Jadi bila Allah ajar kita sebagai seorang muslim, bila kita minta yang tertinggi. Dan hidup kita pun mesti sentiasa tertinggi. Tak boleh rendah daripada orang kafir, tak boleh rendah daripada orang biasa. Jadi wasilah terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui tarbiyah. Sebab apa? Kita ambil contoh Rasulullah SAW sendiri, sejarah hidup dia dan sejarah hidup sahabat, iaitu orang paling terbaik yang pernah dilahirkan kat muka bumi ni, generasi paling terbaik, semuanya ikut tarbiyah. Dan Rasulullah sendiri bahkan ditarbiyah oleh Allah. Jadi memang manusia ni selemah-lemah dia atau sebat-sebat mana dia perlukan tarbiyah. Perlukan orang tengok dia, perlukan orang cek amal fardi dia, hari ni qiyam ke tak, hari ni solat ke tak, hari ni baca Quran ke tak. Perlu, sangat-sangat perlu. Sebab ini bukan perkara macam mana kita nak hidup kat dunia ni, tapi lah ini adalah salah satunya kunci untuk kita menempatkan diri kita sama ada ke syurga atau ke neraka. Wallahu a'lam bisawab. Jadi semoga ikhwah dapat menostalgiakan balik lah dalam diri dia sepanjang kehidupan dia, dan lebih khusus untuk di Mesir ni lah. Cuba tengok balik apa yang kita lalu dan apa yang kita buat sama ni. Adakah taqarraba ila Allah ataupun sebaliknya. Wallahu a'lam.